Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin Muhammadin ibn Abdillah habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu permata-permata Al-Quran. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan duraril Quran. Sebelum ini ayat-ayat jawahir. Ayat-ayat jawahir yaitu ayat-ayat yang mengajar kita untuk mengenal Allah. Adapun ayat-ayat ad-durar yaitu ayat-ayat yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau ini, ayat-ayat yang mewakili tentang jalan yang lurus ataupun terang, jalan yang lurus dan terang menuju Allah. Jadi setelah kita mengenal Allah, maka hendaklah kita melalui jalan untuk mendekati diri dengan Allah, ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan taqarrub. Ayat-ayat untuk kita bertaqarrub dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahagian ini terdiri dari 741 ayat. Ayat-ayat durar ada 741 ayat. Ayat-ayat jawahir 763. Dia lebih kurang lah. Jadi kita telah pun menyelesaikan 763 ayat. Berapa tahun Allah Alam? Tak ingat. Berapa tahun dah kita? 2000 apa? 2020. 2 tahun. 2019 2020. Yang ni pun lebih kurang 2 tahun pun. Tapi kita berhenti Covid lah. Lebih kurang setahun lah. Dari surah Al-Baqarah terdiri dari 46 ayat. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah di awal surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat-ayat tuan-tuan sekalian yang dia akan bawa dalam bahagian ad-durar ini semua ayat amalan. Tidak ada lagi ayat mengenal Tuhan, semuanya ayat-ayat amalan. Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Jadi kebanyakan tafsir, termasuk tafsir Jalalain, dia tidak tafsirkan alif lam mim nun sad, alif lam mim ra. Dia akan ulang baliklah sebagaimana di sini alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui akan apa dimaksudkan dengan kalimah, dengan huruf-huruf ataupun al-huruf al-muqatta'ah, potongan-potongan huruf ini. Dzalikal kitab la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, jika sekiranya kita ingin memperolehi petunjuk daripada Allah, maka hendaklah kita senantiasa bersama dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi. Karena hadis ini menjelaskan maksud Al-Quran dan memperincikan apa yang umum disebut oleh Allah dalam Quran. Mustahil kita dapat beramal dengan Quran tanpa hadis. Quran menyuruh kita sembahyang, tapi tidak diperincikan kaifiat solat, maka diperincikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman dengan yang gaib, yaitu yakni orang-orang bertakwa, ialah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Dan yang gaib ni apa makna tuan sekalian? Yaitu apa yang tidak dapat ditanggapi oleh indera manusia. Itu makna gaib. Dia ada alam, ada dua alam syahadah, alam ghaib. Alam syahadah iaitu alam yang dapat ditanggapi, yang dapat difahami oleh mata, oleh telinga kita, oleh deria rasa kita, deria kulit rasa kita, oleh dapat dicium. Itu dipanggil alam syahadah. Adapun alam ghaib ini wujud tapi tidak dapat ditanggapi oleh 5 deria manusia, kecuali kalau manusia tambah satu lagi. Kalau kita tambah satu lagi istilah deria, iaitu hati. Sebab itu Imam Ghazali dalam
Beberapa kitab yang lain dia kata kita ni kena hidup dengan 6 deria, bukan 5. Kalau kita hidup dengan 5 saja, maka kita tidak akan mempercayai alam ghaib. Jadi alam ghaib ini adalah alam yang perkara-perkara ghaib ni benda ada, cuma tak dapat difahami oleh indera manusia, indera luaran. Maka memerlukan kepada wahyu dan memerlukan kepada hati, keyakinan hati. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yunfiqun makna menginfakkan, mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf, dan juga perbelanjaan-perbelanjaan yang lain yang boleh mencapai keredaan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada kitab, yakni Al-Quran, yang telah diturunkan kepada kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Cuma tuan-tuan sekalian, bezanya kita beriman dengan Al-Quran dan juga beramal dengan Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, kita beriman saja, kita percaya, tapi kita tidak boleh beramal. Kerana Al-Quran telah mansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi jelas tuan-tuan sekalian, untuk melalui jalan kepada Allah ini, yang pertama kita kena melalui Al-Quran. Dan untuk mendapat hidayah daripada Quran ini, Allah Ta'ala sebut Quran ni hidayah untuk orang bertakwa. Jadi nak kena jadi pula kita ni orang bertakwa kepada Allah. Jadi nak jadi orang bertakwa ni, iaitu kena beriman. Kena beriman, mendirikan salat, dan juga kena banyak bersedekah, zakat itulah. Mengeluarkan zakat, bersedekah, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hari akhirat. Apa yang kita akan dapat bila kita menjadi orang bertakwa? Kata Allah, yang pertama, Allah akan sentiasa memberi hidayah kepada kita, sentiasa memberi hidayah kepada kita. Dan yang keduanya, wa ulaika humul muflihun, Allah akan beri kejayaan. Kata ulama dan tafsir, al-muflihun iaitu al-faizuna bil jannah, orang yang berjaya mendapat syurga, wa najuna minan nar, dan juga orang yang selamat, yang akan selamat daripada neraka. Itu dipanggil kejayaan. Jadi kejayaan yang sebenar iaitulah selamat daripada neraka. Jadi kerana itu dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa ini, setiap manusia ini akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita jangan anggap bahasanya kita akan memperoleh segala-galanya di dunia. Tidak, kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum, kata Allah. Hanya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Lagi belum sampai kiamat, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tamat. Jadi sebab itu kita kena ubah ungkapan bahasa Melayu ni. Bila mati seorang tu, kita pun kata apa? Tamatlah riwayat hidup dia. Tamatlah riwayat hidup dia. Sebenarnya bukan tamat, bermula riwayat baru, bermula episod hidup yang baru, yang lebih mencabar, iaitu di alam barzakh. Dan masuk-masuk dalam kubur saja dah kena soal lah. Bukan tunggu seminggu. Kalau tunggu seminggu, dandanlah risik-risik, risik-risik khabar, risik-risik tanya orang mati dulu. Saat lagi ni soalan apa soalan? Bukan minta soalan saja, jawapan sekali. Jawapan apa jawapan? Soalan spot. Masuk-masuk saja malaikat tanya terus dah. Masuk-masuk saja, bila ditimbus terus malaikat hadir bertanya. Jawab betul saja, selamat. Tapi jawab tak betul, tak akan selamat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sendiri pun sebut akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka yakin, tidak ada kesangsian lagi. Jadilah ayat tadi Allah Ta'ala sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan balasan-balasan bagi kamu pada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala sebut kaedah yang dipanggil standard. Faman zuhziha 'anil nar, lalu kata Allah, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sungguhnya
dia berjaya, kata Allah. Jadi kejayaan itu bukan di dunia, tidak. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, generasi baru ni, anak-anak kita ini mesti kita asuh semula mereka dengan kejayaan yang hakiki. Jangan duk ingat kejayaan dunia saja. Bangun pagi tak fikir lagi hubungan dengan Allah tu bukan keutamaan. Bangun pagi fikir dunia lah, makan, nak kerja apa hari ni, duit banyak mana boleh dapat, nak beli apa masa depan, nak kahwin. Itu fikirlah tuan-tuan sekalian, memang kita kena fikir pun, tapi itu untuk kehidupan dunia. Kehidupan akhirat macam mana? Persiapan kita untuk akhirat bagaimana tuan-tuan sekalian? Jadi sebab itu kalau kita tak buat perubahan, kita hari ini tuan-tuan sekalian adalah daripada masyarakat 40 tahun yang lalu. Yang masyarakat 40 tahun yang lalu, masyarakat dulu fikir apa? Fenomena pada ketika itu. Kita tak payah fikir fenomena lain lah, yang kita maksud ni fenomena beragama. Fenomena beragama ketika itu apa dia? Maka nampak pada hari ini 40 tahun kemudian. Nah, itu menjadi satu polisi yang secara isyarat disebut oleh Allah dalam Quran, di mana Allah Ta'ala mentakdirkan Bani Israel tersesat dalam padang pasir selama 40 tahun. Yang 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kalau ekonomi pula 7 tahun. Iaitu polisi ekonomi yang diajar oleh Allah dalam kisah Nabi Yusuf. Tapi generasi 40 tahun. Dia bermula daripada kisah arahan Allah kepada Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Izhab, hendaklah kamu pimpin Bani Israel untuk menawan Palestin, untuk ambil balik Palestin setelah mereka bebas daripada Mesir, jaya menyerbangi Laut Merah. Jadi Allah Ta'ala beri perintah, kamu kena masuk tawan Palestin, ambil balik Palestin. Kerana pada ketika itu Palestin sedang dijajah oleh satu bangsa yang menyembah berhala, bangsa Kanaan. Tapi Bani Israel ini dia jawab apa? Bila Allah Nabi Musa sampaikan, maka jawab apa? Maka jawab, izhab anta wa rabbuka faqatila nahnu hahuna qa'idun, dalam surah Al-Maidah. Pergilah kamu wahai Musa dan Tuhan kamu, berperanglah kamu berdua. Kami di sini nak duduk nak tengok boleh menang ke tak. Mana apa tuan sekalian? Kerana mereka lama dijajah oleh Firaun, menyebabkan mereka jiwa yang ada itu pada ketika itu ialah jiwa penakut. Kerana berada dalam bawah belenggu yang begitu lama, jiwa penakut, tak berani. Maka akhirnya Allah Ta'ala menghukum mereka. Mereka tak boleh masuk Palestin dan mereka berpusing-pusing dalam padang pasir Atih. Atih ni makna terpingang-pingang 40 tahun. Dan dalam masa 40 tahun itulah generasi baru dibina. Dalam masa 40 tahun itu. Dan Nabi Musa AS, makam dia di mana tuan-tuan berselia? Di Musa. Kalau tuan-tuan masuk dalam Palestin, tuan-tuan akan berjumpa dengan makam Ibrahim, makam Nabi Ishak, makam Nabi Yaqub. Dalam Palestin makam Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf meninggal di Mesir, tapi dia pesan jenazah dia dibawa ke Palestin. Makam Nabi Musa pinggir di luar Palestin, pinggir. Maknanya ketika dia meninggal pun tak boleh masuk lagi ke Palestin. Jadi yang memimpin gerakan untuk masuk Palestin ialah murid Fatah tu yang mengikut Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir, iaitu Yusha' bin Nun. Dia lah generasi baru dipanggil. Mana generasi lama mati habislah. Dalam masa 40 tahun itu, generasi lama yang tua-tua lah. Bukan nak kata kat tuan-tuan, tua-tua ni tak. Generasi lama tu, yang pengecut tu, dah mati habis. Generasi baru yang dididik semula oleh Nabi Musa, lapisan Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni adalah Nabi. Walaupun dia bukan Rasul, tapi dia Nabi. Jadi tuan-tuan bersekalian, dulu bila berlaku pertembungan Gaza, Palestin ataupun Hizbullah di Lebanon, dia pernah berlaku perang dulu. Waktu tu, termasuk di Malaysia sendiri, fenomena berlain daripada zaman hari ini. Sekarang ni bila berlaku, sekarang ni semua nampak sunyi, sepi. Kecuali yang ada kesedaran lah. Lapis-lapis kita yang ada kesedaran. Tapi anak-anak muda ni tak ada. Yang mereka tak tahu. Bahkan ada anak-anak muda yang bersimpati dengan Israel. Sebab dia tak tahu sejarah Israel. Dia celik-celik mata dalam peta dunia dah ada Israel. Dia ingat, Israel ni negara yang merdeka, pasal nak serang dia. Dia lupa. Bosnya Israel ni adalah negara dipanggil, orang panggil apa? Negara haram. Negara milik orang Islam yang dia rampas Palestin. Dia lupa yang tu, dia tak tahu yang tu. Sama macam kita celik-celik mata tuan-tuan sekalian, masuk sekolah, mengaji sejarah, Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut, pemberontak. Sebab sejarah ditulis oleh penjajah. Sejarah ditulis oleh orang menang, ditulis oleh penjajah. Kita pun pemberontak jugalah.
Kalau jawab lain tak lulus Pak Isah. Cuma kemudian inilah diubah. Baru kita tahu, rupanya mereka bukan pemberontak. Mereka lah pejuang kemerdekaan yang sebenarnya. Pejuang kemerdekaan siapa dia? Ditulis dalam buku sejarah. Datuk On, Tengku Nur Rahman dan sebagainya. Mereka tu pegawai British. Pegawai British tuan-tuan sekalian. Tapi kita ucapkan terima kasih kerana mereka usahakan kemerdekaan. Tapi jangan lupa tuan-tuan sekalian. Jangan lupa pejuang kemerdekaan yang sebenar lama sebelum tu lagi. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, habis orang Melayu ni murtad habislah. 400 tahun bukan jangka masa yang pendek. 400 tahun. Penjajah menjajah kita, tapi tidak ada seorang Melayu pun yang murtad. Orang Melayu dijaga oleh tuk-tuk guru dia. Orang Melayu dijaga oleh pejuang-pejuang bangsa dia. Kena faham tuan-tuan sekalian, kena baca sejarah itu. Kena suruh anak-anak kita baca sejarah itu. Macam mana nak suruh? Itu pandai-pandailah tuan-tuan sekalian. Sebelum pejam mata, tuan-tuan sekalian tinggalkan dulu suatu. Dia akan berubah 40 tahun akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, bahaya kalau suasana sekarang ini. Cara pendidikan Islam yang dikendaki oleh Barat hari ini. Sebab itu dalam berapa tahun, 5-6 tahun sebelakang ini tuan-tuan sekalian, di antara diminta oleh Barat ialah Al-Azhar buang subjek jihad. Ini semua orang tahu. Al-Azhar buang subjek jihad. Buang subjek jihad. Hari ini orang bandingkan dua tokoh ulama Azhar. Bukan kita nak pro mana satu, tidak, orang bandingkan. Barat, tuan-tuan sekalian, sangat memuji tokoh-tokoh Al-Azhar hari ini yang sederhana, tapi mereka mengutuk, mengeji dan mereka condemn sungguh-sungguh tokoh-tokoh seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kerana Yusuf Al-Qaradawi ini dia seorang ulama yang membangkitkan jihad. Tapi mereka ulama-ulama yang tak sentuh jihad ni mereka puji, itu Barat. Jadi tuan-tuan sekalian, pengajian ilmu, pendekatan yang menyeronokkan dibuai dengan zikir, dengan salawat saja tanpa menekankan jihad, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan terpaksa menafikan separuh daripada Quran. Tuan-tuan terpaksa buang surah At-Taubah. Kerana surah At-Taubah baca bismillah pun tak boleh. Tuan-tuan sekalian, baca surah At-Taubah baca bismillah pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Sayyidina Ali kata sebab apa? Sebab surah ini mengajar kita untuk tegas dengan orang kafir yang merangi Islam. Tak ada rahmat-rahmat. Lebih kurang macam tu lah. Rahmat-rahmat tak ada. Mereka musuh Islam. Yang berhak mereka ialah bunuh. Contoh begitulah. Itu tegas. Jadi kalau tuan-tuan duk galik, generasi baru hari ini, tuan-tuan sekalian, hanya galik dengan, bukan kita, tuan-tuan dengan silap faham pula. Ni orang lain ni mudah silap faham. Ustaz ni anti-sufi. Tuan-tuan sekalian, sufi jihad, ya. Bukan sufi jenis yang galik tak ikut dunia, biarkan dunia bukan, itu bukan cara Rasulullah. Yang Rasulullah ibadat apa hebat, pemerintah dia tu. Dan jihad tuan-tuan sekalian 80 kali tuan-tuan sekalian Rasulullah berjihad. 30 kali Rasulullah pimpin sendiri. 50 kali para sahabat pimpin, dia panggil saraya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan lupa jihad. Jangan mengecualikan diri daripada situasi yang berlaku pada ini. Sekurang-kurangnya doa kita, sekurang-kurangnya infak kita berikan untuk membina semula Gaza. Kalah menang lain kira tuan-tuan sekalian. Rasulullah sendiri pun pernah kalah. Tok Janggut Mak Kilau dulu bukannya menang pun, tak menang pun tuan-tuan sekalian. Tapi dengan mereka lah semangat jihad itu ada dalam jiwa kita. Kalau tidak ada sejarah Tok Janggut Mak Kilau, Abraham Malimbung, memang tak ada sejarah jihad dalam masyarakat Melayu, tak ada. Dalam sejarah Melayu tak ada jihad. Kerana semua yang ditulis oleh Tun Sri Lanang sebagainya, semua sejarah-sejarah istana. Sehingga kalau orang luar baca sejarah Melayu ni, dia kata orang Melayu ni semua duduk dalam istana. Sebab semua sejarah-sejarah istana. Sejarah pahlawan pun sejarah istana. Tak ada buku sejarah yang cerita orang Melayu ni lapangan ni, jarang ditemui. Boleh dikatakan tak ada. Wallahu alam kalau tuan-tuan biasa baca. Tapi anak sendiri tak pernah baca, tak biasa baca. Jadi bila kita baca sejarah Tok Janggut, sejarah Abraham Limbung, sejarah Dul Sa'i, itu sejarah-sejarah makna orang yang tak takut. Orang yang berani, dia panggil berani berlawan, dia panggil. Walaupun mereka tahu mereka tak akan menang. Mereka hanya golongan kelompok yang kecil saja. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun tak ada kena mengenal sangat dengan ayat ni, tapi nak beritahu kepada tuan-tuan sekalian, kena belajar balik ilmu jihad. Pada zaman lapis kami dulu, tuan-tuan sekalian, bacaan-bacaan yang bila orang tu dia minat Islam, dia masuk Isra, bacaan-bacaan yang karya-karya Imam Hassan Banna, Syed Said Qutub, Said Hawa, Al-Maududi,
karya-karya jihad. Tapi karya-karya tulisan-tulisan ini orang tak nak baca dah pada zaman ini. Orang nak baca, saya nak jadi baik, tak buat maksiat. Bila jihad-jihad ni payah dan susah, dan nak kena buat keluar duit. Nanti kalau main kena perang pula, mati pula. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak boleh macam tu. Dalam Quran ni bukan hanya ayat tentang sembahyang, puasa, zakat, haji, tidak. Ayat jihad sangat banyak dalam Quran. Ayat jihad sangat banyak dalam Quran Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan kena support jihad Palestin. Kena support jihad Palestin. Kena support sungguh-sungguh. Mereka tak boleh serahkan Palestin pada Israel. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Kalau mereka jihad ni fardu kifayah. Kita kena ingat bahawa mereka sedang melaksanakan kewajipan bagi pihak kita. Fardu kifayah. Kalau mereka serah Palestin pada Israel, sekali dengan kita berdosa. Sekali dengan kita tuan-tuan muslimin akan berdosa. Kerana tidak ada orang yang pertahankan muka bumi umat Islam. Dan Palestin ni kita sedia maklum, di situ ada kiblat. Di situ ada dipanggil Al-Masjid Al-Aqsa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Isra. Jadi sebab itu jangan ingat isu ni remeh. Ustaz-ustaz yang berceramah mempertikaikan perjuangan Palestin, perjuangan Hamas ni, tuan-tuan tinggallah dia. Sebab dia dah bukan dah tu. Maknanya dia dah tak betul dah. Dia tak betul dah. Dia terlalu lama duduk dalam perpustakaan. Dia terlalu lama duduk dalam perpustakaan. Sebab itu tuan-tuan perhati, ulama mujtahidin tak ada seorang pun hidup dalam perpustakaan. Semua hidup dalam lapangan. Tambah-tambah imam kita, Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, lahir di Gaza. Tuan-tuan banyak tak tahu kata Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza dibawa oleh mak dia ke Mekah, membesar di Mekah. Kemudian daripada Mekah berhijrah pula ke Madinah. Daripada Madinah tuan-tuan sekalian berhijrah ke Yaman, kemudian berhijrah ke Baghdad, kemudian berhijrah ke Mesir, mati di Mesir. Mati di Mesir. Sebab itu fatwa dia Islam. Fatwa dia itu lapangan, bukan fatwa duduk di perpustakaan, tengok kitab, kemudian keluar fatwa. Lalu fatwa itu jauh daripada masyarakat awam. Tidak dipanggil apa? Waqi. Dan tidak semasa, tidak realistik. Dipanggil tidak. Imam Abu Hanifah pun sama. Imam Malik pun sama. Imam Ahmad pun sama. Mereka bersama dengan masyarakat. Imam Al-Ghazali tengah menjadi Menteri Agama, tuan-tuan sekalian. Kemuncak dia, Imam Al-Ghazali. Dia letak jawatan. Dia keluar meninggalkan Baghdad. Dia pergi ke Palestin, hidup bersama orang miskin. Jangan ingat tuan-tuan, jangan ingat bahawa Imam Ghazali ni waktu dia bersuluk, betul bersuluk dalam bilik dia tak keluar-keluar, tidak. Dia hidup bersama dengan orang miskin. Kerana dia melihat bahawasanya dia bukan orang alim yang sebenar mengikut kacamata Quran. Bila duduk dalam istana dan sekalian hanya bergaul dengan khalifah saja di Baghdad itu. Hanya keluar daripada rumah pergi ke pusat pengajian, pusat pengajian. Ya. Dan dia memberi satu isyarat kepada khalifah sendiri, bahasanya khalifah sedang mengalami kehidupan yang tak betul. Sebab tu kata oleh ulama, kalaulah khalifah pada ketika itu memahami isyarat Imam Ghazali ini, tak akan berlaku Mongol menyerang Baghdad. Mongol menyerang Baghdad lebih kurang 1 tahun selepas Imam Ghazali meninggal. Tahun 600 lebih kejatuhan Baghdad di Mongol. Pada ketika itu dunia Islam sedang mengalami kebuluran. Tapi di Baghdad dan juga di dalam istana khalifah harta cukup banyak, sehingga akan direkodkan bila Raja Mongol yang menakluk Baghdad pada ketika itu, Genghis Khan, dia masuklah istana, dia tengok harta sangat banyak. Dia kata dekat khalifah, patutlah Tuhan tak sayang dekat kamu, dan Tuhan mengutuskan kami untuk menjatuhkan kamu, sebab kamu sendiri tak sayang pada rakyat kamu. Harta melimpah ruah, tuan-tuan sekalian. Dipanggil gelang-gelang, perhiasan-perhiasan penuh pada orang istana. Padahal pada ketika itu rakyat sedang dalam penderitaan. Dan kita yakin tuan-tuan sekalian, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Islam tak akan jatuh. Umat Islam tak akan jatuh tuan-tuan sekalian kalau kita buat benda yang betul, kerana Allah Taala jaga kita. Saat kejatuhan Islam itu petanda bahawasanya pada saat itu Islam sangat tenang. Dan situasi yang sama berlaku pada Osmani. Walaupun kita bukanlah, maknanya benda yang baik tetap kita baik, kita sebut baik. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan, baca sejarah bukan baca yang baik saja. Kena baca juga kesilapan-kesilapan yang berlaku. Jadi kerana itu, dunia Arab pada ketika itu, penghujung kerajaan Osmani itu, dunia Arab sendiri menganggap kerajaan Osmani itu penjajah. Kita baca sejarah. Kerana harta kekayaan, kemewahan semua dibawa ke Istanbul dan dibiarkan Mesir dan sebagainya, dunia Arab lain itu dalam kemiskinan. Jadi sebab itu
benda-benda sebegini tuan-tuan sekalian kita perlu sejarah ni, tuan-tuan perlu baca dan ambil yang iktibar. Soal sejarah Iraq dia sebut, anda pun tak ingat nama ni, tapi anda pernah post dalam Facebook kanal. Dia kata orang barat mengaji sejarah untuk melihat kesilapan mereka yang lalu untuk mereka betulkan. Dan mereka betulkan kesilapan mereka. Dan mereka berjaya menjadi bangsa yang maju. Tapi dunia Islam bila baca sejarah, hanya baca kehebatan tokoh masing-masing. Ya, tokoh ni hebat, tokoh ni hebat, tokoh kawan lain tak hebat. Mana dia berebut tokoh, membanding-bandingkan di antara tokoh dengan tokoh. Dan mereka tidak baca kesilapan-kesilapan mereka lalu, menyebabkan dunia Islam, kesilapan yang lalu tidak pernah dibetulkan. Ya, kesilapan yang lalu tidak pernah dibetulkan. Korupsi dalam pemerintahan berlalu daripada dulu sampai berterusan sampai ke hari ini. Sebab orang Islam tidak pernah baca sejarah untuk mempelajari kesilapan yang lalu.